Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah fih. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadir. Suhadirman. Masya Allah. Waalaikumsalam. Afi Aswadi, Ahmad Nubli. Masya Allah. Haji Dr. Rumizu. Masya Allah. Amir Arif Abdul Muiz. Aku menulis bukan kerana nama. Asyahidi Ayub Mujiyo, Muhammad Aswari, Cikgu Rosunah, Selamat Suhasuh daripada Singapura. Waalaikumsalam. Jeff, Masya Allah. Muhammad Najib Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Hanafiyah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Muhammad Amin bin Sa'dun. Abang Muhammad Uzi Ismail, Abdul Razak Abdul Manaf, Zulkifli Marzuki, Tumiran Saru, Masya Allah. Abang Shah Alam daripada Singapura. Selamat Tanginan, Sayyid Azmai, Masya Allah. Waalaikumsalam. Dah ramai dah yang datang ni. Lam Mangga Kakao. Lam Mangga Kakao ni siapa ya? Boleh perkenalkan diri. Nama dia lain tu. Masya Allah. Muhammad Nur Fatni. Muhammad muda, Masya Allah. Sentiasa muda. Masya Allah. Barakallah fih. Hari ini kita bersua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan diri tuan-tuan. Masya Allah. Hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab. Supaya kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk Masya Allah, untuk kita niat untuk amalkan dan sampaikan ilmu itu. Jangan kita menjadi tiga golongan. Golongan yang ketiga tadi, seperti tanah yang curam, yang tidak dapat menyimpan air dan tidak juga memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Haji Suhaimi, Muhammad Roslin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, hari ini kita pergi kepada muka surat yang muka surat 425, hadis yang ke-151 keseluruhannya, dan bracket nombor 12 iaitu hadis daripada bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatil muhkamat wa qara'a ila وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فحذروهم. متفق عليه. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat ini yang keseluruhannya, wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Nabi SAW membaca ayat ini yang terjemahnya, dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang suci, yakni Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itulah ayat-ayat muhkam, ayat-ayat menjelaskan hukum yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ini yang ditulis oleh Datuk Mufti Muhammad Nur. Dijelaskan apa itu ayat-ayat muhkam, ayat yang tetap, maknanya ayat-ayat hukum yang tetap, tegas, kena buat macam mana pun, dan nyata, jelas maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkam ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Iaitu ayat-ayat yang kesamaran, samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah tidak faham, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan isi hati masing-masing. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni timbullah tak faham. Yang ditulis oleh dalam bracket tafsirnya, timbullah faham yang berlainan. Bukan tak faham, timbullah kefahaman yang berlainan menurut kandungan isi, menanduk kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang dalam hatinya, jadi dia dua golongan lah. Satu golongan yang dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama di dalam Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwil. Takwil apa dia? Memutar belikkan maksud menurut apa yang disukai olehnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tentang tafsirnya, maksudnya yang sebenar, illallah, melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Orang-orang yang belajar. Dulu kita kata ikut Quran Sunnah je lah. Jangan ikut Quran Sunnah, itulah Sunnah Rasulullah. Tapi kita tak belajar, kita rasa ikut Quran Sunnah aja, tak payah ikut ulama. Jadi orang-orang yang belajar ni, mendalami pengetahuan, setelah mengendali pengetahuan, penting ulama ni, sebab kita nak faham satu-satu benda tu tak boleh, walaupun Quran hadis dah terjemah, tapi kita berhajat kepada ulama. Penting ulama ni. Jadi Tuhan pun sendiri berkata, orang-orang yang teguh dalam pengetahuannya serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datang daripada sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang ulul albab, iaitu orang-orang yang berfikir. Ulul albab, ulul albab. Brani Bunch, Brani Bunch tu ada satu tarikah, Brani Bunch. Brani Bunch tu maksud dia ulul albab. Okey, bukan Ahmad Albab. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat, dalam riwayat Muslim ada sedikit tambahan, jika kamu semua melihat orang-orang berbahas tentang ayat-ayat mutasyabihat ini untuk mencari maksud yang salah, mencari kesalahan, maka merekalah yang orang yang Allah sebut, maka hendaklah kamu menjauhi mereka. Orang-orang yang takwil, yang bersalahan mengikut kerana dalam hati mereka zayun, iaitu yang ingin mencari kesesatan. Okey, penerangan mereka yang berbahas mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Kan telah kita jelaskan ayat-ayat hukum jelas di situ. Itu pun jelas pun kita berhajat kepada penerangan yang diterangi oleh ulama dengan payung-payung ataupun dengan payung-payung ilmu-ilmu perantaraan fan, ilmu-ilmu hadis, ayat ini, ilmu-ilmu syaraf dan nahwu dan ilmu-ilmu alat yang lain untuk memahami isi kandungan Al-Quran walaupun di dalam ayat-ayat muhkam, iaitu ayat-ayat muhkamat. Muhkam tu ialah singular, muhkamat
adalah pluralnya. Dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Satu ayat-ayat muhkamat, iaitu ayat yang jelas dan maksudnya tidak tersembunyi. Dan kedua ayat-ayat yang mutasyabihat, seperti ayat-ayat yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, wallahu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemadi di atas arasnya. Dan huruf-huruf muqatta'at, huruf-huruf yang di awal surah tu, ha mim alif lam mim, itu juga ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat difahami. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui illallah wallahu a'lam. Kalau dalam tafsir jalan lain tu alif lam mim pa, selalu sahibul jalan itu wallahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui akan makna maksudnya. Mereka yang memahami ayat-ayat muhkam dan mengerti maknanya, pada mereka yang soleh dan dalam hati mereka ada keyakinan mereka ini memahami, mereka ini mempelajari dan memahami ayat-ayat muhkam. Tapi ingat, nak pelajari, nak fahami tak boleh dengan sendiri, mesti kena berpandukan kepada ulama-ulama yang arif, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu pada mereka dengan kesungguhan mereka. Dan bukan setakat itu, mereka berusaha untuk memahamkan masyarakat supaya dapat memahami dengan jelas perkara-perkara yang muhkam. Dari ayat-ayat muhkam pun dijelaskan. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat pula macam mana? Tentang ayat-ayat yang tidak dapat dimakna, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang tidak ketahui, hendaklah meyakini. Kita kena yakin ini daripada Allah. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat pula, pertama kita kena yakin bahawa ini daripada Allah dan makna hakikatnya hanya Allah sahaja yang mengetahui. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bagi mereka yang dikatakan oleh Allah di dalam hatinya ada sesuatu yang keji, zai'un, dan memikirkan perkara-perkara yang sesat, mereka ini membahaskan ayat ini dan memasukkan ayat tersebut dengan fikiran mereka. Ini adalah satu kesalahan yang amat besar. Mereka ini sesat, dhal. Mereka ini dhal. Mereka ini sesat, mudhal, menyesatkan orang lain. Mereka dah sesat dan sesatkan kepada orang lain. Allahu a'lam. Kehancuran umat terdahulu disebabkan perselisihan mereka dengan ayat-ayat mutasyabihat. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman قال سمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه غضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ini hadis yang ke-152 bracket 13. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku telah pergi menemui Rasulullah pada waktu tengah hari. Hajjar tu aku pergi jumpa Nabi tengah hari. Aku telah mendengar suara dua orang lelaki yang sedang berselisih faham tentang satu ayat. Maksudnya ayat mutasyabihat lah. Maka oleh kerana dia dalam perjalanan kita dalam pembahasan tentang ayat mutasyabihat, maksud ayat tadi ayat mutasyabihat lah, maka Rasulullah SAW telah keluar bertemu kami. Kami dua orang duk cakap depan rumah Nabi, depan bilik Nabi. Maka Nabi keluar pun jumpa kami. Wajah baginda, maka Rasulullah SAW keluar dan bertemu kami. Wajah baginda menunjukkan rasa marah. Lalu baginda bersabda, hanya orang yang sebelum kamu telah binasa disebabkan mereka berselisih faham pada kitabullah tentang ayat-ayat mutasyabihat. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Khair. Pada waktu tengah hari, siapa pergi? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Pada waktu tengah hari dia pergi jumpa Nabi. Bukan pada waktu solat lah. Waktu solat tu memang dah datang untuk sembahyang. Ni waktu-waktu tengah hari.
Tujuan beliau, kenapa beliau pergi tengah hari? Tujuan beliau pergi ialah kalau Nabi keluar, maka beliau boleh menanya kepada Nabi SAW. Boleh bertanya Nabi, dia kata, hari ni kosong ni, so kena buat usaha ni sikit. Apa pergi? Nabi kan, Nabi bila waktu-waktu lapang dan luang tak ada apa, Nabi berada dalam hujrahnya, dalam biliknya, di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dekat-dekat tu dengan rumah Azwajul Mutahharah pun dekat-dekat saja. Jadi dia kata nanti Nabi kan kadang-kadang Nabi akan sampaikan sesuatu perkara, Nabi akan keluar daripada biliknya, hujrah mubaraknya. Hujrah mubarak, sebut pun cantik kan, hujrah mubarak. Bilik yang mulia. Bilik yang mulia. Sebab apa sahaja yang bersangkut paut dengan Rasulullah semua mendapat kemuliaan dengan sohbatul Rasul, dengan adanya pertalian kesemua perkara ini dengan sohbatul Rasul, sehingga tanah yang mendempel jasad Nabi yang mulia, jasdul mubarak, yang setelah dikebumikan, didafankan Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah, tanah itu pun tumpang berkat. Dia berbau wangi, tanah itu berbau wangi, yang mana wangiannya tidak dapat ditandingi oleh semua wangian di dalam dunia ini. Wangi kubur Nabi tu, tanah tu pun tak ada apa pun, tapi tanah tu telah bersohbah dengan Nabi, dengan mendempelkan zatnya kepada zat yang mulia, iaitu baginda, sehingga keharumannya mengatasi kesemua keharuman wangian di dunia ini. Madza ala syamma turbata ahmadi alla yashumma mada zamani ghawaliya subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyana sirna layaliya. Ini syair yang dibaca. Mungkin saya telah terangkan perkara ini, cuma saya nak ingatkan balik. Saya seronok cerita tentang perkara ini, tentang syair-syair hubungan seseorang itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diberitahu berkali-kali, tapi diulangilah. A'iz zikrin na'manin lana huwal mush in qarrarta a'iz zikrin na'manin lana. Imam Syafi'i rahmatullah alaih telah membaca syair ini kepada muridnya, dan guru kepada Imam Syafi'i ialah Imam Malik rahmatullah alaih. Dan Imam Malik ni sezaman, muda sedikit kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ialah di antara imam-imam mazhab yang pertama. Dia adalah bersandarkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, dan dia lahir pada tahun 80 Hijrah. 83 Hijrah kan, kita dah beritahu 83 Hijrah. 80 Hijrah dia lahir dan meninggal pada tahun 150 Hijrah, tahun yang mana lahirnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dan lahirnya Imam Malik pada tahun 93 Hijrah. 93 Hijrah. Dan Imam Syafi'i sempat berguru dengan Imam Malik rahmatullah alaih. Maka Imam Syafi'i ini mendengarlah cerita tentang Imam Abu Hanifah yang tak pernah dilihatnya, tapi oleh kerana orang yang menceritakan tu mengambil sudut positif bahawa Masya Allah imam ni satu imam yang bagus, maka Imam Syafi'i telah melekarkan satu syair kepada Imam Abu Hanifah. A'iz zikrin na'manin lana. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Sabit. A'iz zikrin na'manin lana huwal mush iza qarrarta yatadarra'u. A'iz zikrin na'manin lana. A'iz zikrin na'manin lana. Allahu Akbar. Sebutlah nama Nu'man itu di hadapan kami. A'iz zikrin na'manin lana huwal mush, kerana menyebut nama itu seperti kasturi. Iza qarrarta, apabila disebut berulang-ulang kali, yatadarra'u, maka tersebarlah
keharumannya. Ajib, tersebarlah keharumannya. Maksudnya bila kita sebut orang tu dengan baik, maka tersebarlah berita-berita baik mengenainya. Apabila kita menyebut satu-satu orang tu dengan kejahatannya atau dengan kelemahannya dan kita mencari keburukannya, maka tersebarlah peristiwa-peristiwa buruk. Atau menyebut nama itu satu kasturi. Huwal mushk, satu kasturi. Huwal miskun. Kalau miskun, huwal miskun. A'idh dhikrin na'manin lana. Sebutlah nama Nu'man di hadapan kami. Huwal mushk. Kerana menyebut nama itu satu kasturi. Wangi, maksudnya kasturi di sini. Kita sebut benda-benda baik. Iza qarrarta, bila disebut berulang-ulang kali, yatadarra'u, maka tersebarlah keharumannya. Ajib. Orang dulu syair dia ajib. Jadi, Madza ala syamma turbata Ahmadi, telah diselubungi rasa duka cita. Subbat alayya masaibun law annaha, telah diselubungi rasa duka cita. Nu'man, bukan Luqman, Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Nama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Jadi apabila apa dia tu? Subbat alayya, telah diselubungi ke atas diriku masaibun, satu musibah, musibah yang amat besar. Subbat alayya masaibun law, sekiranya annaha, musibat, tadi musibat, sekiranya musibah itu, law annaha subbat alal ayyana sirna layaliya, jika musibah itu berada di waktu siang, maka nescaya gelaplah ia. Maknanya siang yang begitu cerah pun boleh jadi gelap dengan musibah, iaitu tiada ada musibah yang paling besar dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda yang paling besar dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Madza ala syamma turbata Ahmadi. Madza syamma turbata. Madza. Mengapa madza ala syamma? Madza ala syamma. Mengapa tidak matu manafiyah? Mengapa tidak madza ala syamma? Madza ala tu memberi makna ilzam dan wajib. Mengapa tidak menjadi satu kewajiban? Man, bagi siapa syamma Ahmadi, yang pernah mencium tanah perkuburan Nabi, la yashumma madaz zamani qawaliya, maka dia tak perlu lagi mencium mana-mana wangian dan keharuman di dunia ini. Kenapa? Keharuman, perfume, minyak atar dalam dunia ini tidak dapat menandingi tanah yang harumnya. Tanah yang harumnya. Kenapa harum tanah itu? Kerana dia telah mendempelkan dirinya kepada satu jasad yang sungguh mulia, iaitu baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Bukhari rahmatullahi alaihi bila meninggal, kuburnya wangi, tanah kuburnya wangi, kerana beliau telah mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000 sahih, 100,000 hasan, 100,000 dhaif. Dan apabila ustaz kami Syekh Maulana Musa Rohani Bazir rahmatullahi alaihi meninggal pada tahun 1998, maka tanah kuburnya wangi selama 7 bulan. Kenapa tanah dia tu wangi? Kerana beliau mengajar hadis Nabi. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan menghidupkan amalan Rasulullah, maka dia akan diwangikan di dalam kuburnya nanti. InsyaAllah kita semua moga diwangikan oleh Allah SWT dalam kubur kita. Sekurang atau tidak sekurangnya, nama-nama kita wangi disebut oleh manusia. Tapi kita tidak mengharapkan gantian dan pujian daripada manusia. Kita hanya mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi itu menyebut namanya tadi. Jadi
Allahu Akbar. Jadi mereka keluar. Jadi sahabat ni pergilah nak ambil kesempatan nak bertanya Nabi SAW. Keluar, maka beliau telah menanya kepada Nabi. Maknanya kalau beliau maknanya kalau Nabi keluar, dia boleh tanya pada Nabi. Sahabat tidak akan mengetuk pintu rumah Nabi. Itu adab sahabat Nabi SAW. Sahabat ni dia tak ketuk rumah Nabi. Kita nak apa ketuk rumah Nabi. Sahabat tak akan ketuk rumah Nabi. Sahabat begitu hormat kepada Nabi. Sahabat begitu cinta pada Nabi. Harakat dan sakanat sahabat, harakat, perbuatan dan diam sahabat yang mana tidak akan menyusahkan Nabi dan tidak akan menyusahkan orang yang dia cintai itu. Jadi sahabat tak akan pergi. Jadi jika masuk lewat, rugi lah. Jika masuk lewat, rugi lah. Kena tunggu awal-awal lah. Dah beritahu kan 6.45, tunggulah 6.42 tu tunggulah. Tunggulah 6.42 tadi. Tunggu awal-awal sikit. Begitu. Tunggu 6.42, 6.40. Tunggulah. Zikir-zikir sikit. Doa-doa sikit. Jangan mari lewat. Jangan masuk lewat. Jangan lewat. Jangan lewat. Rugi. Tapi orang kata tak apa lewat sikit pun. Lewat sikit pun tak apa. Jangan lewat. Niat lewat sikit pun tak apa. Jangan lewat. Jangan lewat. Rugi. Jika pergi lewat, maka banyak perkara tertinggal. Banyak tertinggal. Walaupun boleh tengok balik. Tapi tak sama semasa live ni. Tapi semasa hadir tu lagi baguslah. Berdepan satu sama lain. InsyaAllah satu hari nanti. Semasa berada di dalam hujrah mubarak. Masa Nabi duduk dalam biliknya yang mulia tadi, maka Nabi mendengar dua orang sedang berbahas mengenai satu ayat mutasyabihat. Membahas tentang ayat mutasyabihat. Dalam hadis tidak dinyatakan, tetapi maksudnya Nabi mendengar dua orang berbahas tentang ayat. Dalam hadis ini tak dinyatakanlah, tapi maksudnya ayat-ayat mutasyabihat lah. Kerana perbahasan ini boleh membawa kepada kekufuran kalau disalah anggap dan disalah fahami. Apabila mendengar perbalahan ini, maka Nabi pun keluar daripada hujrah mubarak, bilik baginda yang mulia, dengan perasaan yang sangat marah untuk perkara mutasyabihat ini. Maka jawapannya, apa jawapan Allah mengenai ayat-ayat mutasyabihat ini? Kullu min indi rabbina. Kullu min indi rabbina. Kalau kau tak faham, semuanya daripada Rabb kita. Rabb kami semualah Rabb. Surah Ali Imran ayat 7. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak dibenarkan untuk berbahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kita tak boleh bahas. Kita tak boleh bahas. Setakat nak memahami sedikit makna. Itu pun ulama kata terjemahnya hanya Allah sahaja yang mengetahui. Dan takwilnya dan sebagainya. Oleh kerana itu, seorang mufassir, seorang yang nak mentafsir Al-Quran, sebelum dia boleh mentafsir Al-Quran, sebelum dia tulis tafsir Quran, dia mesti mengakui kelemahannya. Dia tak tahu apa. Satu orang tu sebelum dia nak cerita apa-apa, dia kena nafikan dia tak ada apa-apa. Tafsir Quran kan nak menjelaskan makna zahir, tafsir ma'ani Quran, tafsir lafzi Quran. Sebelum nak menjelaskan Quran tadi, dia kata dia tak ada apa-apa. Sebelum dia boleh mentafsirkan Al-Quran, maka dia mestilah mengakui kelemahannya. Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu, yang lebih mengetahui akan makna dan maksudnya. Dia perlu mengisytiharkan kejahilannya. Mengisytiharkan kejahilan. Allah dia kata mesti mengisytiharkan kejahilannya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Apa tu? Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Hanya Allah yang lebih mengetahui maknanya. Pertanyaan atas kepentingan individu menyebabkan orang ramai tersingkir daripada kebaikan.
Jangan satu-satu masalah individu. Untuk kepentingan individu, walaupun benda itu nampak bagus, tapi ada syek, ada individu, ada maksud individu di dalam pertanyaan itu, khususnya bila bertanya kepada Nabi lah. Bila bertanya kepada Nabi dan bila sahabat-sahabat ataupun pengikut-pengikut Nabi-Nabi yang dahulu, bila bertanya kepada Nabi, dia ada syai', ada sesuatu yang terselindung di sebalik pertanyaan itu atas kepentingan dirinya. So bahaya, jangan bertanya. Pertanyaan atas kepentingan individu, tajuk dia tu wajib kan. Pertanyaan atas kepentingan individu, tanya macam tak tahu, tapi tanya tu atas kepentingan diri dia, menyebabkan orang lain tersingkir daripada kebaikan, menyebabkan orang lain tersingkir atas kebaikan. Jangan jadi bodoh macam ini. Bahasa kasar sikit tu. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-153 bracket 14. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamu muslimina fil muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim 'ala an-nas fahurrima min ajli mas'alatih. Muttafaqun alaih. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang paling besar dosanya terhadap orang Islam yang lain ialah orang yang bertanya tentang, bukan tenang tu, tentang tertinggalnya satu T tu. Yang bertanya tentang, bukan tenang, tentang. Kadang-kadang typo juga, so tak dibaiki lagi. Tentang sesuatu yang tidak diharamkan, bukan tenang, tentang sesuatu yang tidak diharamkan ke atas manusia. Lalu dengan pertanyaan tadi, lalu diharamkan benda yang ditanya tadi dengan sebab pertanyaan itu. Tapi ingat, pertanyaan itu atas maksud kepentingan individu, tapi orang lain pun dimahrumkan, orang lain pun tersingkir daripada nikmat tersebut, ataupun dia telah diharamkan, tak boleh lagi dilakukan perkara tersebut. Kalau orang dakwah dia faham ni, hadis ni dia faham ni. Okey. Penerangan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunyahnya, nama gelaran dia bersandarkan kepada bapa si fulan atau anak si fulan. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Kunyahnya Abu Ishaq, ayah kepada Sahaq, ayah kepada Ishaq. Allahu Akbar. Belum faham nantilah. Belum faham, tak terang lagi. Belum faham lagi, nanti nak terangkanlah. Dengar dulu, faham. Beliau antara 10 sahabat yang diberi jaminan syurga daripada Nabi. Beliau memeluk Islam ketika berumur 7 tahun. Beliau wafat pada tahun 55 Hijrah ketika berusia 70 tahun. Marwan bin Hakam mengimami solat jenazah beliau. Beliau dikuburkan di tanah perkuburan Baqi'. Abi Waqqas kat China tu, di Canton, negeri China tu, ada kubur Abi Waqqas. Abi Waqqas tu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas tu ialah bapa Sa'ad. Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Asyarah Mubasyarah, yang matinya di Madinah dan didafankan di perkuburan Baqi'. Dia duduk di kubur Baqi' itulah, kat segi Madinah, kat kubur Baqi' itu, di situlah perkuburan beliau, di perkuburan Baqi' di Madinah, iaitu perkuburan beliau di perkuburan Baqi' di Madinah. Tanam di situ. Abi Waqqas di Cantonnya orang lain. Dua insan yang berbeza. Kan? Okey, mengenai orang Islam yang zalim. Siapa
apa salah satu sudut? Ini sudut pandangan yang berbeza kan. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada sudut pandangan yang berbeza, maka terbatallah hikmahnya. Okey, saya tidak tengok Muhammad satu-satu tu. Sama dah saya tak tengok Muhammad. Bukan Muhammad tu, satu yang Muhammad apa? Muhammad Mukhtar. Saya lama tak nampak dia. Muhammad Mukhtar. Tak ada di dalam live ke dia tak keluar di sini mendiamkan diri. Muhammad Mukhtar. Satu salam kat dia. Saya lama tak nampak dia. Muhammad Mukhtar. Kan? Jadi kalau ustaz ni, kalau ustaz ni kalau tengok anak murid tak ada ni, yang selalu ada tu okeylah. Yang ada dulu ada, tapi lepas tu tak ada. Tak ada, tak timbul kan. Macam IMZ baru ni, dia ada, dia kata, tapi saya tak menonjol sangat. Jadi dia ada. Jadi kadang-kadang teringat juga pada pelajar-pelajar, pada tuan-tuan semualah, puan-puan semua dan tuan-tuan semua yang tak hadir. Banyak orang tak dapat hadir sekarang. Mungkin tak dapat hadir dalam live kali kot. Jadi beliau memeluk Islam ketika berusia 17 tahun. Ya betul lah, 17 tahun, tahun 55 Hijrah. Beliau mungkin tak tatadabuk, muda lagi, beliau masuk Islam muda lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi berusia 7 tahun sebab beliau mati pada tahun, beliau wafat pada tahun 55 Hijrah. 55 Hijrah 17. Mungkin tak tatabuk kali kau tu. 55 sebelah 40 41 jadi 58 saja. Tak kena tu. Mungkin dia di segi typo lah, tuan-tuan. Benda tu di segi typo lah, insya-Allah. Jadi kalau orang mau 70 kan, kalau tahun 55 Hijrah, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi masa 55 Hijrah tu dia 20 lebih lah, 29 tahun dah. 40 dia 41 48 58 12 tahun lagi campur lah, 12 tahun, 29 tahun, umur 29 tahun beliau masuk ketika berusia 59 tahun. Okey. Tak apa, yang ujung-ujung tu tak ada, tak apalah. Mana awal-awal tu ada tu semangat sikit. Jangan masuk lewat Tuan Johar, tak apa. Mungkin ada urusan lain, boleh tengok lagi yang belakang tu, tak apa, insya-Allah. Sebab tu tujuan kita. Saja tanya kawan-kawan tak ada dalam majlis ni, lain rasa dia. Sayang pula. Okey. Mengenai orang Islam yang paling zalim, siapakah a'zamul muslim di kalangan orang Islam yang paling jurum besar kesalahannya, paling zalim terhadap orang Islam yang lain? Dia merupakan sumber kezaliman pada orang lain. Zalim lah, kenapa? Mengenai suatu perkara yang harus. Dulu perkara tu, benda tu tak haram pun, harus pun, tapi atas kepentingan individu dia bertanya. Tapi disebabkan pertanyaannya, Allah haramkan perkara tersebut. Maka Nabi haramkan perkara tersebut. Tak boleh buat dah. Atas pertanyaan tu tak boleh buat. Memang Allah dah tetapkan, tapi jangan jadi kita sebagai sebab. Kita tak tahu semua. Tadi kata, kan bertanya tak tanya pun Allah dah tetap dah. Orang buat salah tetap salah. Allah Ta'ala tak ada siapa tahu. Itu dalam takdirnya. Kita tak boleh jawab, Allah dah tetap dah, aku tak tanya-tanya pun benda tu akan jadi haram. Itu kita tak tahu. Itu dalam takdir Allah, yang Allah menetapkan segala-galanya. Tapi bagi pihak kita, kita dimukallafkan, kita diberi tanggungjawab. Jadi tanggungjawab kita untuk menunaikan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi salah satu tanggungjawab kita juga, janganlah bertanya mengenai masalah individu, menyebabkan masalah tu diharamkan secara totally, secara semua. Benda tu bagus, benda tu tak halal pun, tak haram pun, tapi dengan sebab pertanyaan tu jadi haram. Misal contohnya, ada satu krisis besar lah yang pernah berlaku, dan saya pernah dengar cerita ni lah. Dia ada di satu-satu organisasi tadi, dia ada satu-satu pertubuhan tadi, dia ada satu kantin sekolah tau.
dia ada kantin, apa tu, kantin lah, tempat orang makan dan sebagainya, tempat orang makan dan sebagainya, dia ada kantin. Kantin itu adalah satu sumber daripada institusi tadilah, satu tempat tadi, dia sumber dia tadi. Jadi cuma dia tak puas hati dengan kantin tu. Satu orang tu dia tak puas hati dengan kantin tu. Ini satu contoh lah. Ini bukan masalah ayat-ayat lain, mana kita nak bagi contoh bagi kita. Dia tak puas hati dengan pengurusan kantin tadi. So dia telah masukkan perkara ini kepada orang besar. Dia kata beginilah kantin ni, beginilah diurus oleh orang, beginilah orang tak bertanggungjawab lah, beginilah begini. Sebenarnya dia di situ, dia nak kat kantin tu. Dia nak kat kantin tu, dia nak keuntungan daripada kantin tu, dia nak uruskan kantin tu. Tapi dia di kalangan orang-orang yang diberi mandat untuk menjaganya lah. Tapi dia tak ada nama di situ. Maka dia bawa perkara dia kepada orang atasan, sehingga orang atas putus, okey, kantin ditutup. Kantin ditutup. Kantin ditutup. Kantin ditutup sebab atas dasar keperluan ini, atas pertanyaan individu. Dia bertanya bukan nak tunjuk takwa pun, bukan, bertanya tu atas dasar takwa lah. Kalau orang tengok, Masya Allah, bagus, prihatin sungguh, orang buat tak betul pun, dia nak tanya, dia tegur orang tak betul tu, dia report kepada orang atasan mengenai pengurusan tak betul, sebab dia tak ada dalam tu, sebab dia nak duduk dalam tu. So dia bawa perkara ni kepada orang atasan. Orang atasan kata, okeylah, kalau macam tu kita tutup lah kantin ni, jangan siapa ada manfaat. Sedangkan banyak manfaat di situ. Kantin itulah nak biayai yayasan ni, tapi oleh kerana atas kepentingan individu, bodohnya dia tadi menjadi, dan besar kesalahan orang Islam ke atas Islam yang lain dari sudut kezalimannya. Jangan kita jadi bodoh. Atas dasar kepentingan individu, kita menahan sesuatu perkara dan kita bawa kepada pihak atasan yang menyebabkan. Ini baru boleh faham kan? Boleh faham lah apa maksud dia tadi. Maknanya, jangan tuan-tuan, mungkin kita tak ada kepentingan individu situ. Atau kita ada buat pengurusan, tapi kita tak ada kepentingan individu tadi. Kita nak menunjuk kita ni orang paling simpati lah, orang yang bagus lah kita ni, sebab pengurusan tu tak bagus lah. Kita nak balik supaya pihak atasan mengkaji selidik kenapa pengurusan ni tak bagus, patut pengurusan ni diberi kepada orang lain. Sedangkan dia ada kepentingan individu di situ. Dia ada kepentingan individu di situ. Maka pihak atasan, ni Allah Ta'ala lah, ni kita bagi misal bagi kita, ni bagi misal general, ni kita bagi misal macam tu. Sehingga pihak atasan buat keputusan, okey, tutup semua kantin, tak ada siapa boleh manfaat. Tak ada siapa boleh manfaat. Ada tempat kena marah. Orang-orang bodoh macam ni tak boleh lah tempat kena marah. Itu tak payah tanya. Itu satu contoh saya bagi dia, satu contoh. Tak tahulah di mana, satu contoh saja. Tak perlulah korek-korek, satu contoh saja. Jangan atas kepentingan individu tadi. Begitu. Misalnya, jangan atas kepentingan. Kadang-kadang ada koperasi kan. Ada dibukanya koperasi dan sebagainya. Banyaklah yang berlaku di luar ni. Banyak buka koperasi. Kenapa koperasi itu tutup lah? Syarikat tu dah tutup koperasi dia. Kenapa? Adalah something wrongnya tu. Sebab ada orang yang jenis macam ni. Ada orang yang jenis macam ni. Pertanyaan di atas kepentingan individu tadi. Mengenai orang Islam yang paling zalim terhadap orang Islam yang lain, iaitu mengenai suatu perkara dulu harus tak menjadi masalah pun boleh buat, okey. Tetapi disebabkan pertanyaannya Allah haramkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sepatah orang yang berilmu. Jangan bawa terus. Ya, engkau ada kuasa, jangan bawa terus kepada orang atasan. Tanya sepatutnya. Ditanya teguh dengan Nabi. Oh, hebatnya dia nak menunjukkan takwanya dia. Sebab menyebabkan Allah haramkan.
Bertanyalah kepada ahli zikir, iaitu ahlul ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jika tak tahu, tanyalah kepada ahli ilmu. Sepatutnya pertanyaan itu bagus. Surah Al-Anbiya ayat 7. Pertanyaan tu bagus, tak ada. Pertanyaan dia tu atas dasar kebagusan, atas dasar simpati. Tapi ada udang di sebalik mi. Begitu. Tetapi kenapa Nabi melarang daripada bertanya, menyebabkan sesuatu yang harus menjadi haram? Pertanyaan tu bagus, tapi kadang-kadang kenapa Nabi melarang daripada bertanya yang sedemikian? Sebab terselit di situ kepentingan individu. Kita je tak tahu kepentingan individu tu, terselit dia kepada kepentingan individu. Di Jamhuriyah tak mula lagi pengajian. Pengajian di Jamhuriyah bulan 8 baru mula. Bulan 7 ni pihak pengurusan mengatakan kita tak kendalikan lagi. Dia dah hantar mesej, jadi tak dikendalikan lagi lah. Jadi Allahu Akbar. Jawapannya, bukan semua jenis soalan yang tidak perlu ditanya. Ada soalan perlu ditanya, seperti pertanyaan. Tidak. Jadi bukan semua jenis soalan, tetapi persoalan yang tidak perlu ditanya. Bukan semua tak boleh tanya. Kalau tanya, kena tanya. Kalau tak tahu, kena tanya. Tapi tak semua. Seperti pertanyaan Bani Israel ni. Ayat 67, ayat 73 tanya. Bila Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih seekor bakarah. Sembelih seekor bakarah. Sembelih lembu. Sembelih lembu. Lepas tu Bani Israel tanya, lembu tu warna apa? Lembu tu warna apa? Pernah bekerja tak? Dah boleh menggunakan untuk membajak kah? Launuha, tanya tentang warnanya, macam-macam. Orang Bani Israel tanya. Alah, sembelih lembu je sebenarnya. Sembelih lembu tu untuk mengambil ekor dia. Rasanya ambil ekor, bahagian daripada badan dia tu. Pukul pada mayat. Maksudnya letak pada mayat. Sentuhkan dengan mayat. Dan mayat itu akan beritahu siapa pembunuhnya. Kisah Baqarah tadi. Tapi tanya dia, kenapa lembu tu warna apa? Launaha tasarrun nazirin. Lembu tu warna apa? Pernah membajuk ke tak? Oh, panjang cerita. Ya, lembu-lembu sudah ya. Dia panjang-panjang tanya. Sehingga pertanyaan tu menjadi sulit. Lah sekali tanya banyak sangat, kena beli lembu. Lembu tu dibeli dengan harga seberat emas, seberat lembu tadi. Itu panjang cerita lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak buat. Itu satu lembu itu adalah kepunyaan anak yatim daripada keluarga yatim. Maka orang pun carilah warna lembu tu begini. Surah Baqarah kan, ayat Baqarah tu. Tapi cerita tentangnya ayat 67 dan 63. So saya tak nak tafsirkan, saya nak beritahu di situ saja. Begini, warna dia begini, warna pernah membajak, tak pernah membajak dan sebagainya. Lah cari-cari lembu yang dikendaki tadi berada pada satu keluarga yatim dan anak yatim duk jaga lembu tadi. So belilah lembu tu. Berapa harga dia? Kalau kita buat korban ni, lembu kan dalam 300 kilo, 200 hingga 260 hingga 300 kilo. Kita ambil lah lembu 300 kilo. So ditimbangnya lembu tu dengan harga 300 kilo emas. Sama berat dengan lembu, dia dapat emas 300 kilo. Oh, 300 kilo emas. Tak serupa dengan seekor lembu dah. 300 kilo daging dah lah. 300 kilo emas. Sekilo emas tu 150,000. 150,000 kali dengan 300. Tak tahu berapa lah. Jadi sepatutnya boleh beli dengan harga ni 7,000 ya. Kena beli dengan harga berjuta-juta. Mahal. Sebab pertanyaan demikian. Tetapi mereka memanjangkan persoalan dengan bertanya jenis lembu tersebut, warnanya, sifatnya, sehingga perintah itu menjadi sukar kepada mereka untuk melaksanakan. Tidak semua yang ditanya itu mamduh, patut dipuji.
dan tidak juga dicela, dizamkan. Tetapi lihatlah kepada keadaannya. Jika ada masalah dan darurah, maka boleh ditanya. Peringatan. Jangan suatu soalan ditanya kepada masyaikh atas kepentingan individu. Dalam dakwah, jangan kita bertanya kepada masyaikh kita atas dasar kepentingan individu sehingga menyebabkan orang lain tersingkir atau disingkirkan daripada rahmat tersebut. Dulu benda tu boleh, lepas tu tak boleh dah. Jadi daripada disingkir daripada rahmat tersebut agar dia tidak termasuk dalam golongan seburuk-buruk manusia. Dia tak termasuk di kalangan seburuk-buruk manusia. Okay, sikit lagi. Kedatangan Dajjal sebelum Dajjal hakiki. Datangnya Dajjalun dulu. Hadis yang ke-154 bracket 15. Kedatangan Dajjal sebelum kedatangan Dajjal hakiki, real Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-154 bracket 15 dalam Kitabul Iman, dalam bab yang kelima dalam Kitabul Iman, berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab yang asalnya kitab Mishkatul Masabih, dan kitab ini yang dipegang ini syarahnya ialah Midrajul Fawatih dalam kitab Mishkatul Masabih. Dalam kitab Mishkatul Masabih, pengarangnya dikarang oleh hamba yang hina inilah, ditulis oleh hamba yang hina ini. Kitab ni nama dia Midrajul Fawatih, syarah bagi kitab Mishkatul Masabih. Dalam kesemuanya hadisnya 6,000 hadis telah diterjemahkan dan telah disyarahkan. Cuma di pasaran baru terdapat jilid ke-5 dan jilid ke-6 dalam percetakan. InsyaAllah dalam lebih kurang sebulan lagi lah. Sebulan lagi dapatlah tuan-tuan untuk jilid ke-6. Jilid ke-7 dalam processing penaipan, insyaAllah dalam 2-3 bulan lagi lah juga akan dikeluarkan. Kurang-kurangnya pun tak boleh hujung tahun ni kot. Boleh lah boleh. Tapi tak sampai hujung tahun. Saya rasa bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 9 tu siap lah tu untuk jilid ke-7 dan dicetaknya sekali. Dan saya janjikan jilid ke-8 tahun ini juga akan dikeluarkan. Tapi siap tak tahulah. Sebab kita ada masalah teknikal tadilah dengan COVID-19. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yadullunakum wala yaftinunakum, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan wujud pada akhir zaman Dajjalun ni Dajjal majazi dulu. Bukan Dajjal hakiki, Dajjal majazi. Para pendusta, orang-orang yang berdusta. Tapi apa maksud pendusta di sini? Yang sering berdusta, dia akan berdusta dalam hadis. Dia akan meriwayatkan kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar dan tidak juga bapa-bapa kamu dengar. Maka kamu berjaga-jaga dan berwaspada daripada mereka supaya tidak menyesatkan kamu dan tidak mendatangkan fitnah terhadap kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Khair. Saya tulis pendek, saya tak nak terang banyak di sini sebab bab Dajjalun ni akan tiba lagi nanti. Pada akhir zaman nanti, hampir dengan hari kiamat, akan banyaknya Dajjal. Apa maksudnya? Pembohong-pembohong dan pendusta-pendusta yang mereka mengkhabarkan hadis-hadis palsu kepada umat yang sebelumnya hadis ini tak pernah didengari pun. Hadis-hadis ini diada-adakan. Ada yang mengada-adakan masalah
Contohnya, barang siapa pada waktu pagi memberi sedekah pada daku RM10, maka baginya 3 mahligai dalam syurga. Hadis ni hadis maudhu'. Bukan, dan kita telah jelaskan apa itu hadis maudhu' kan. Hadis maudhu' itu disebabkan oleh rawi pernah berbohong di dalam satu hadis. Dengan sebab pembohongan hadis tersebut, maka kesemua hadis yang diriwayatkan oleh rawi tadi dikira maudhu'. Bukan satu spesifik hadis tu disebabkan oleh rawi tadi, semua hadis. Kerana dia telah berbohong dalam satu hadis, dia telah merekakan hadis, semua dalam riwayatnya tadi dipanggil, semua dalam riwayatnya tadi dimaudhu'kan. Maknanya dirangkumkan ke semua riwayat daripada rawi yang pernah berbohong tentang hadis itu, kita panggil dia hadis riwayatnya itu adalah maudhu'. Maknanya hadis yang dia keluarkan semua hadis tadi, hadis dia tak diterima lah atas individu tadi, rawi tadi lah. Bukan atas spesifik kepada satu hadis. Semua hadis ni hadis maudhu', ni hadis maudhu', ni hadis direka ni. Sebenarnya rawi yang meriwayatkan hadis tu pernah mereka hadis yang lain, tapi hadis tu dikatakan hadis maudhu'. Yang dikatakan hadis maudhu'. Jadi tak semua jadi hadis maudhu'. Jadi cuma yang menjadi masalah sekarang, hadis dhaif tu dikata hadis maudhu'. Hadis dhaif tu ditashbihkan dengan hadis maudhu'. So tu yang menjadi ni maudhu' ni palsu ni palsu. Hadis dhaif tu dhaif, bukan hadis lemah. Hadis tu dhaif. Dhaif tu disebabkan oleh syarat-syaratnya tidak dicukupi. Syarat yang tak cukup pada seorang rawi. Dhabitnya kurang, hafzahnya kurang. Begitu. Maknanya dhabit dia, ingatan dia kurang, takwa taharah dia kurang, dan semua ini dijelaskan. Bukan hadis tu dhaif, tu hadis lemah. Hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah tak boleh pakai. Hadis dhaif tu kerana rawinya tadi, sifat rawinya tadi. Sebab itu dibahaskan pula. Jadi cuma yang menjadi kesilapannya, dhaif itu dikira maudhu' oleh sesuatu golongan, oleh sesuatu pihak yang agak melampau. Jadi tak boleh lah. Salah lah. Sehingga dia katakan, ni tak boleh semua hadis maudhu' ni. Ni hadis-hadis maudhu' ni tak boleh pakai. Misal contoh orang kata ni fadail amal ni tak boleh pakai ni. Semua hadis maudhu'. Dalam tu ada hadis maudhu' tu. Takkanlah orang yang mengarang tu tak faham pula yang dia karang tu. Begitu. Dan orang yang mengarang tu pun mengajar Bukhari 50 tahun. Bukan baca Bukhari, mengajar Bukhari 50 tahun. Bukan setakat mengajar Bukhari, syarah pula kitab Imam Bukhari, tulis syarahan pula. Takkanlah tak faham, takkanlah dia tak tahu yang dia karang kitab tu. Dan takkanlah kita nak katakan hadis dia tu hadis maudhu' pula. Jadi ada setengah-setengah golongan yang mendakwa demikian. Tak bolehlah, salah lah. Mungkin atas kepentingan individu dia mendakwa demikian, atas ketidakkeselesaan dia. Tapi sebab tu saya kata kita tak boleh menzahirkan tidak keselesaan kepada seseorang selagi kita tak tahu. So kita lebih diam, kita lebih mendiamkan diri. Takut apa yang kita buat tadi menyebabkan kita tersingkir daripada rahmat. Itu kan saya dah kisahkan dan saya dah terangkan sebelum ini. Khair, tak apa. Jadi jumhur ulama berpendapat bahawa hadis maudhu' tidak boleh diriwayatkan hatta dalam fadail amal. Fadail amal pun kita tak boleh pakai hadis maudhu'. Hadis yang rawi tadi yang meriwayatkannya. Tapi hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail amal. Boleh dipakai untuk fadail amal. Jadi terbanyak dalam fadail amal dalam 280 hadis. Dan ada riwayat yang dhaifnya, riwayat yang ada iskal dalam kedaifannya ialah dalam 12 hadis saja. Tapi janganlah 12 hadis tu dikatakan semua fadail amal tak boleh pakai. Itu pun ada perbahasan di dalamnya. Kerana pengarangnya tidak menjelaskan daripada mana sumber yang dia ambil. Itu pun bukan atas hadis, tapi kebanyakannya cerita-cerita yang dibawa oleh Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Di situ sandarannya dan tidak disebut di mana sandaran cerita itu diambil di mana. Itu dia bukan atas dasar. Tapi kalau kita tengok dari segi hadis pun dalam 12 saja. Tapi dalam hadis yang banyak tadi terdapatnya ikhtilaf dari segi riwayatnya, daripada sandarannya dalam 200 hadis tadi keseluruhannya.
Jadi kalau dalam 200 tu sedikit sajalah nak dibandingkan. Jadi kalaulah kita terpaksa tinggal fadail amal tadi, maka kita perlu tinggal semua hadis-hadis kitab-kitab yang besar di dalam Ibnu Majah, dalam Nasa'i, dalam Abu Daud. Semua kitab-kitab ni kena tinggal belakang lah, sebab ada riwayat-riwayat daif. Jadi tak sepatutnya dibuat secara umum, dan perkara ini perlu dibahaskan, dan perkara ini perlu dijelaskan dan diterangkan oleh mereka-mereka yang mahir, bukan kita yang tak tahu apa ni. Okey. Orang Yahudi memperdengarkan Taurat dan perintah Nabi berkenaan perkara ini. Orang Yahudi dia dengarkan Taurat, memperdengarkan Taurat. Wa anhu, hadis yang ke-155, hadis 155 bracket 16 dalam bab ni, hadis ke-16. Wa anhu wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurat bil ibraniyyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukazzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah. Rawahu Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, berkata, adalah ahli kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi lah, telah membaca Taurat dengan menggunakan bahasa Ibrani. Taurat yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan mentafsirkannya kepada orang Islam menggunakan bahasa Arab. Taurat ditulis dalam Ibrani dan Suryani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu membenarkan ahli kitab itu, dan jangan pula kamu mendustakan apa yang dia ceritakan, dan katakanlah pada mereka, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi benda tu jangan kita terus menafikan. Nabi pun tak suruh menafikan. Nabi kata secara umum, katanya mengatakan secara umum, kami beriman saja apa yang Allah turunkan. Jadi jangan kita menafikan, sebab Taurat itu juga daripada semawi, kitab-kitab daripada langit, kitab daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Ahli kitab yakni orang-orang Yahudi. Dan di Madinah kita tak kata ahli kitab ni, sepatutnya di dua golongan, iaitu orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Tapi oleh kerana Nabi sabdakan hadis ini di Madinah, dan di Madinah tidak ada komuniti Kristian, tak ada orang Kristian di Madinah ni, cuma ada ahli kitab Yahudi. Dasar kitab ini, dan mereka telah menterjemahkan. Taurat ni ditulis dalam bahasa Ibrani. Di sini ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam satu riwayat nanti yang lain ditulis dalam bahasa Suryani. Apa beza Ibrani dan apa beza Suryani? Beza Ibrani dan beza Suryani ni ialah kedua-duanya lebih kurang je Melayu dengan Indonesia. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia terdapat sedikit perbezaan, ataupun Melayu dengan bahasa Nusantara lah, bahasa Melayu dengan Nusantara. So dia beza sikit je. Kalau Nusantara tu nak hampir ke Indonesia dan hampir ke Malaysia. Kalau Malaysia dengan Indonesia, bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan Malaysia, dia agak ketara yang banyak sangat. Tapi boleh faham satu sama lain. Ada perkataan-perkataan yang agak mengelirukan lah. Maksudnya bahasa tu meljol. Maknanya ada campur aduk satu sama lain lah bahasa. Jadi tidak menafikan Ibrani dan tidak menafikan Suryani. Telah saya jelaskan dahulu. Okey. Dasar-dasar kitab ini telah hilang. Tersebut telah hilang dan setelah diterjemah. Jadi Yahudi ini dia suka ubah. Dia ubah terjemahannya. Dia ambil daripada bahasa Arab ke bahasa, dia daripada bahasa Ibrani dia ubah ke bahasa Arab, sebab dia nak mempengaruhi bahasa Arab tadi, sebab dia nak memperdengarkan kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni kan, dia tak Zaid bin Sabit, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ialah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak surat-surat ni daripada orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani.
bahasa Ibrani. Jadi sebab itu di dalam mempelajari bahasa asing, benda tu harus. Dia bukan haram, bukan bid'ah, benda tu harus belajar bahasa asing untuk mengetahui bahasa tersebut dan untuk mengelakkan daripada terkeliru dengan apa yang telah mereka mengelirukan orang Islam. Jadi Nabi tak percaya. Nabi tak percaya. Okey, tak apa. Okey, nak masuk kelas dah, tak apa. Okey, yang tak sempat tu tuan-tuan boleh lagi lah. Jadi mengelirukan perkara-perkara tersebut. Nabi suruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani. Dalam masa 2 minggu saja Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani. Dengan masa 2 minggu Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani. Boleh tulis Ibrani, boleh baca Ibrani. Cuma Zaid bin Sabit kan penulis wahyu Nabi SAW. Zaid bin Sabit adalah penulis wahyu Nabi SAW. Saya nak sudahkan cerita ni sikit je lah. Jadi Zaid bin Sabit, jadi Nabi kata bila nak menulis tu, kamu letakkan kalam kamu di atas telinga. Dha' kalamak ala ra'sik fa innahu uzkurul bil ma'al. Fa innahu uzkuru bil ma'al. Uzkurul bil ma'al. Semasa nak menulis, letakkanlah apa dia ni, pena di telinga kamu. Fa innahu, kenapa letak pena kat telinga ni? Fa innahu uzkur bil ma'al, kerana meletakkan pen di telinga ini adalah mengingatkan kamu. Ma'al tadi matlamat, mengingatkan matlamat. Pergi periksa letak pen atas ni, boleh jawab. Tapi kena baca lah. Kena baca lah. Saya pergi periksa letak pen ni yang awak. Masya Allah. Abu Daud 100, Nasai 100, Muslim 98, Tirmizi 100. Banyak lah 100 belakang lah. Besok 100 belakang. Okey, tu atas ni boleh jawab. Alhamdulillah. Jadi Nabi kata letak ni pen ni. Anak-anak nak pergi periksa, suruh dia letak, baca bismillah. Tengah-tengah periksa letak. Hak baca tu boleh, hak baca tu teringat habis. Hak tak baca tak teringat je. Hak baca tu teringat habis. Baca 2 minggu je. Nabi perintahkan Zaid bin Sabit untuk melakukan demikian. Khair. Jadi bahasa, dasar-dasar kitab itu telah hilang dan telah diterjemahkan. Ada sebahagian betul dan sebahagian lagi salah. Jadi perkara ini telah dibawa kepada sahabat, oleh sahabat kepada Nabi. Maka telah berlalu kisah Sayyidina Umar kan, membaca Taurat di depan Nabi, dan muka Nabi bertukar menjadi merah padam dan merah kelemahan. Okey. Jadi begitulah. Jadi insya-Allah kita sambungkan lagi pada akan datang. Jadi jangan lupa, mungkin link daurah tadi akan dihantar kepada tuan-tuan yang sudah berdaftar tu. Berdaftarlah. Yang belum daftar tu, saya ingat baru 20 orang belum berdaftar ni. Jadi berdaftar cepat-cepat, jangan hari last minute tu baru nak berdaftar. Yang belum dah berdaftar, berdaftarlah untuk daurah kita pada pengajian jilid kedua, masih lagi dalam Kitabut Taharah. Telinga kanan ke telinga kiri, mulakanlah dengan telinga kanan. Kan mula-mula benda-benda ni semua ke kanan. Yang baik ni kita mulakan dengan kanan. Begitu. Ya, itu daripada hadis Nabi SAW. Isa katabtal kalama dha' kalama fi uzunaik, letakkan pen kamu ini, kalam kamu ini di atas telinga kamu, ala uzunaik fa innahu uzkur bil ma'al. Fa innahu uzkur bil ma'al. Tanya. Okey. Tak apa, tanya yang nak amalkan, dia tanya sikit-sikit tak apa. Jadi jangan lupa kita berjumpa di daurah yang keempat pada hari Jumaat lagi, pada Jumaat malam, Sabtu pagi dan Sabtu malam, dan Ahad malam. Kita ubah sedikit sebab Ahad pagi kita tidak ada kelas daurah yang personal tadi, disebabkan oleh orang-orang sebelah pantai timur dan mereka yang bercuti pada hari Jumaat. Mereka telah bekerja pada hari Ahad, jadi mereka tidak dapat duduk dengan sempurna.
Jadi di situ kita berjumpa di sana Jumaat malam. Jadi kalau orang sebelah pantai barat ni, dia dah balik dah. Malam tu dia boleh dengar, boleh lah 9.30 tu relax dah. Dan pagi Jumaat pagi, Sabtu pagi dan Sabtu malam, dan Ahad pagi tak ada. Mungkin Ahad pagi kita tengoklah jadual saya tu. Ahad pagi bawakan balik. Saya akan bawa balik jadual tu supaya cerahkan balik sampai 12 hari bulan saja. Sebab nanti pada lepas tu saya akan beritahu lah. Mungkin dalam bulan 8 ni baru kita akan banyak guna kelas malam. Sebab pelajar-pelajar tak datang lagi. Pelajar-pelajar separuh akan datang mengikut SOP di madrasah ni pada 15 hari bulan. So selepas tu, lepas raya haji, peringkat-peringkat lah. Sebab tu insyaAllah. Jadi jangan lupa kita berjumpa di daurah nanti pada hari-hari. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya walal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.